الله الله يا الله يا ربي صل على جد الحسين والحسن جد الحسين والحسن الله الله يا الله 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 يا الله ربي صل على جد الحسين والحسن جد الحسين والحسن من أين يخطر على قلبي القدر والحزن بالقدر والحزن وانا معي خير خلق الله جد الحسن جد الحسن حبيب قلبي الذي حبه بقلبي سكن وبقلبي سكن إذا ذكرته وانا مشجون زال الشجن مشجون زال الشجن الله يا الله الله يا الله الله يا الله بصلي على جد الحسين والحسن جد الحسين والحسن سروري وراحة خاطري والبدن بالله كرر علي ذكره وغاطرك كرر سجاياه والخلق الجميل الحسن فيه مشهد قوي كامل مع حسن ظن كامل مع حسن ظن الحسين والحسن جد الحسين والحسن وقعت انا عند ذكره ترجع اللازيان صفت لنا وانشرحنا والعدو اندحى والأنس يا كثر وفي ذكره يا طيب الزمان يا طيب الزمان يا ربي الأرباب يا جزل العطاء والمنن جزل العطاء والمنن الله يا الله نحمده شبا وجهرا بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم
والدلالة إلى الخير والدعاء للهدى وأكر به وثوابه مرضاته يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah. Selamat datang semua kepada sahabat-sahabat yang dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Waalaikumsalam kepada sahabat-sahabat Amin Salam. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada petang yang mulia ini dapat lagi sekali kita duduk dalam majlis ilmu, insya-Allah, agar dengan majlis ini Allah dekatkan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan menjadi asbab, menjadi salah satu sebab untuk Allah mengangkat bala. Allah mengangkat bala daripada umat muslimin secara amnya, dan Allah mengangkat bala daripada di negara kita secara khususnya di Malaysia ini, insya-Allah. Maka kita akan penuhi masa kita yang terluang, insya-Allah, dengan kita belajar tentang ilmu Allah Subhanahu Wa Taala, belajar tentang ilmu mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi insya-Allah pada petang ini kita akan sambung pengajian kitab kita ataupun perkongsian kitab kita. Pada kita membicarakan tentang kitab Aqidatul Awam. Aqidatul Awam, dan kita telah pun berlalu pada kelas-kelas yang telah berlalu. Hari ini dah sesi ke-10 tak silap saya. Dah minggu yang keempat. Kita dah sampai kepada perbincangan sifat terakhir daripada sifat ma'ani. Sifat terakhir pada sifat ma'ani iaitu sifatul kalam, dan kita akan masuk kepada sifat maknawi. Jadi insya-Allah pada hari ini secara ringkasnya rumusan kita punya kelas hari ini adalah untuk kita bicarakan sedikit tentang sifatul kalam, dan kita masukkan pada sifat maknawi. Sifat maknawi merupakan sifat jenis keempat, bahagian yang keempat daripada sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana saya telah terangkan pada kelas-kelas sebelum ini bahawa sifat Allah yang 20 itu terbahagi kepada 4 jenis bahagian. Terbagi kepada 4 bahagian. Yang pertama sifatul nafsiyah, yang kedua sifatul salbiyah, yang ketiga sifatul ma'ani, dan yang keempat sifat maknawi. Sifatul maknawi. Jadi hari ini kita akan masuk pada sifat maknawi. Sebelum itu kita akan bincangkan dulu apakah itu sifatul kalam. Sifatul kalam yang mana merupakan sifat yang ketujuh daripada sifat ma'ani, dan merupakan sifat yang ke-13 daripada keseluruhan sifat 20. Jadi insya-Allah pada petang ini kita akan bicarakan apa yang mampu untuk saya sampaikan. Sebenarnya sifat kalam ini adalah sifat yang paling susah, yang paling sulit untuk difahami, dan dinamakan ilmu akidah ini sebagai ilmu kalam juga kerana luasnya perbincangan pada sifat al-kalam. Sifat al-kalam. Jadi insya-Allah pada petang ini kita akan cuba dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, dengan pemberian Allah Subhanahu Wa Taala, kita akan cuba untuk memberi faham kepada mereka yang belum faham, dan menjadikan murajaah ataupun kita panggil apa? Ulang kaji bagi mereka yang telah faham. Jika ada apa-apa kesalahan pada apa yang saya sampaikan ni, maka boleh tegur, boleh PM, tidak ada masalah. Kita akan terima segala teguran yang membina, insya-Allah. Jadi kita mohon kepada semua yang hadir pada petang ini sama-sama mendoakan saya agar dipermudahkan untuk kita mensyarahkan ataupun membicarakan tentang sifat kalam ini. Baik. Sebelum itu, macam biasa kita akan baca dulu kita punya manzumah. Kita akan bacakan dahulu kita punya manzumah ataupun bait syair yang mana kita syarahkan kitab ini berdasarkan daripada bait syair tersebut. Berdasarkan bait syair Aqidatul Awam. Baik. Okey. Jadi kita baca dahulu kita punya bait syair. Harap-harap adalah yang hafal di kalangan kita, ada yang hafal, sebab dah banyak minggu. Kalau kita hafal sikit-sikit sebenarnya dah dapat dah. Sekarang kita baru sampai ke belas syair, belum sampai kepada 20 lagi. Baik. InsyaAllah, bismillahirrahmanirrahim. Abda'u bismillahi warrahmani wa birrahimi daimil ihsani. Falhamdulillahil qadimil awwali wal akhiril baki bila tahawuli. ثم الصلاة والسلام سرمدا على النبي خير من قد وحد وآله وصحبه ومن تبع سبيل دين حاك غير مبتدع. وبعد فاعلم بوجوب المعرفة من واجب لله 20 صفة. فالله موجود قديم باقي مخالف للخالق بالإطلاق. وقائم غني وواحد وحي قادر مريد عالم بكل شيء.
سميع البصير والمتكلم له صفات سبعة تنتظم فقدرة إرادة سمع بصر حياة العلم كلام استمر. Jadi sampai situ saja. Wajaizun bifadlih ini kita akan masuk kepada kelas yang akan datang insya-Allah. Jadi faqudratun iradatun sam'un basar ini hayatun ilmu kalamun istamar adalah 7 sifat ma'ani. Di sini disebutkan 7 sifat ma'ani. Daripada sini faqudratun iradatun sam'un basar hayatun ilmu kalamun istamar. 1 kudrah, 2 iradah, ketiga sama, keempat basar, kelima hayah, keenam al-ilmu dan ketujuh kalam. Jadi ini adalah sifat ma'ani. Yang di atas ini waqaimun wani wa wahidun wahid ini sifat ma'nawi. Kerana itu keadaan isim fa'il. Seperti isim fa'il. Waqaim wani wahid wahai qadir semua itu pakai isim fa'il. Baik. Adapun di sini adalah sifat ma'ani. Nanti kita akan bincangkan sekali lagi apakah perbezaan di antara sifat ma'ani dan juga sifat ma'nawi. Kenapa setelah ada kudrah ada pula qaim? Kenapa setelah ada iradah ada lagi murid? Kenapa setelah sama' ada lagi sami'an? Kenapa basar ada lagi basiran? Kenapa hayatun ada lagi kaunuhu hayyan? Kenapa? Kena ada sifat maknawi. Dan kita telah bincangkan sebelum ini bahawasanya akidah Ahlussunnah wal Jamaah terbahagi kepada 2 mazhab. Yang pertama Al-Asy'ari yang dinisbahkan kepada Abu Hasan Al-Asy'ari. Yang kedua mazhab Al-Maturidi yang dinisbahkan kepada Abu Mansur Al-Maturidi. Jadi insya-Allah hari ini kita akan masuk dulu sebelum kita selesaikan di antara sifatul ma'ani dengan sifat ma'nawi, kita akan bincangkan dahulu tentang sifatul kalam. Sifat yang ke-13 ini. Kerana kita dah bincangkan tentang sifat kudrah. Sifat kudrah itu adalah sifat perkuasa bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mana dengan sifat itu Allah mewujudkan dengan meniadakan dengan sifat kudrah. Iradah pula adalah sifat berkehendak bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Yang dengan sifat iradah itulah Allah mengkhususkan ataupun memilih makhluk itu dengan sifat-sifat yang tertentu. Contohnya Allah pilih Zaid untuk jadi tinggi, Allah pilih Zaid untuk menjadi kurus, Allah pilih Zaid untuk menjadi orang yang berkulit putih. Contohnya itu pilihan Allah Subhanahu Wa Taala, kehendak daripada Allah Subhanahu Wa Taala dipanggil sifatul iradah. Iradah, sam'un dan basar, sifat sama' dan basar, sifat yang kedua-duanya itu membukakan, memperjelaskan kepada Allah Subhanahu Wa Taala segala perkara, juga sifatul ilm perkara yang sama. Cuma kita dah bincangkan antara sifatul ilm dan sifatul sama', sifatul basar ada perbezaannya. Kerana Allah menyebutkan ketiga-tiga sifat itu di dalam Al-Quran. Baik. Sifatul sama' wal basar wal ilm dan juga sifatul hayah. Sifat hidup Allah Subhanahu Wa Taala, kehidupan ataupun perhidup Allah Subhanahu Wa Taala. Kita dah sebutkan bahawasanya Allah itu hidup kerana dengan sifat hiduplah mengesahkan segala sifat ma'ani yang lain. Sifat hidup ini, sifat hayah ini adalah untuk memvalidkan, mengesahkan sifat-sifat yang lain bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana mustahil Allah itu tidak bersifat dengan sifat hidup. Kerana jika Allah bersifat dengan sifat lawan bagi hidup iaitu mati, maka mustahillah ada sifat-sifat yang lain seperti kidam, seperti basar, seperti hayah, seperti kudrah. Itu semua mustahil bagi Allah. Maka Allah wajib bersifat dengan sifat hayah. Jadi yang terakhir ini adalah sifatul kalam. Sifat yang ketujuh yang saya katakan bahawa sifat ini adalah antara sifat yang agak susah untuk difahami. Bukan susah macam mana? Susah dari segi pemahaman yang begitu jelas. Mungkin setiap orang pada kita ni dah faham bahawasanya Allah itu bersifat dengan sifat kalam, tidak i'tiqad. Cuma dari segi pengistilahannya itu masih lagi kurang kefahaman pada perkara tersebut. Dari segi istilah sahaja. Adapun dari segi kefahaman akidah yang dalam hati dia, semuanya sama saja insya-Allah. Masing-masing beriktikad bahawasanya Allah itu bersifat dengan sifatul kalam. Dengan makna hakikat keadaannya begitu. Baik. Jadi sifat yang ke-13 ini kata musannif kita bacakan daripada kitab Syarah Jala'ul Afham fi Aqidah Syarh Aqidatul Awam, fi Syarh Aqidatul Awam sifatul kalam. Sifat yang ke-13 daripada sifat 20 dan merupakan sifat yang ke-7 daripada sifat ma'ani, sifat yang terakhir daripada sifat ma'ani. Maka sifat ma'ani itu ada 7 jenis. Qudrah, iradah, ilmun, hayah, sama', basar, kalam, hayah, kalam, sama' basar, hayah, kalam. Hayat kalam. Yang ke-13 ataupun yang ke-7 daripada sifatul ma'ani. Baik. Sifatul kalam di sini dikatakan bahawasanya apa? Ta'rif dia sifatun wa huwa sifatun qadimatun qa'imatun bi dzatihi ta'ala laysat bi hurufin wala sautin tadullu ala jami'il ma'lumat. Sifat kalam sebentar saya buka.
Baik, bismillahirrahmanirrahim. Sifatul kalam adalah sifat. Sifat maksudnya apa? Maknanya perkara yang ada pada zat. Sifat ini maqama bi ghairihi, yang dia hanya ada ketika mana ada zat, dan sifat tidak boleh berpisah daripada zat, maka dipanggil sifat. Yang qadimah, yang bersifat dengan sedia ada, tidak ada permulaan, yang dah sedia ada, sifatun qadimatun. Qa'imatun bidzatihi ta'ala. Qa'imah bidzatihi bermaksud ada diri sifat itu pada zat Allah Subhanahu wa taala. Zat itu sifat itu ada pada zat Allah Subhanahu wa taala, menempel pada zat Allah Subhanahu wa taala dan tidak boleh dipisahkan. Bukan kita boleh pisahkan sifat daripada zat, kerana sifat itu adalah perkara yang sentiasa ada pada zat, tidak boleh dipisahkan. Maka jika zat Allah juga kita telah isbatkan zat Allah itu bersifat dengan sifat qadim, maka sudah pasti sifatun ma'ani juga bersifat dengan sifatul qadim. Sebab itu kita katakan bahawasanya, saya tak share ya. Saya lupa nak share sekejap. Kita share screen sekejap. Okey. Saya ulang sekali lagi. Sifatul kalam yang ke-13 ini adalah sifat qadimah yang sedia ada. Maknanya tidak ada permulaan, dah lama ada. Qa'imatun bidzatihi, yang ada pada zat Allah Subhanahu wa taala. Yang ada pada zat Allah Subhanahu wa taala bermaksud apa? Dia adalah sifat yang ada lagi sungguh ataupun sungguh lagi ada. Bukan sekadar amrun i'tibari, dia memang ada pada zat Allah. Jika dibukakan hijab akan nampak sifat ini pada zat Allah Subhanahu wa taala. Apa dia punya sifat, jenis sifat itu? Laisat bihurufin. Tidak ada huruf pada sifat kata Allah Subhanahu wa taala, wala sautin, dan tidak ada suara, yang menunjukkan, sifat itu menunjukkan pada apa? Tadullu ala jami'il ma'lumat. Menunjukkan dengan sifat itu kepada segala maklumat, segala perkara maklumat. Maklumat ni ilmu lah. Tahu segala perkara. Sama ada perkara itu perkara-perkara yang wajib ataupun perkara yang mustahil dan perkara yang jaiz. Itu berkaitan dengan sifatul kalam. Baik, di sini kita kena faham. Sifatul kalam iaitu nama bagi sifat. Nama bagi sifat. Jadi bila kita terjemahkan kepada bahasa Melayu, kita tak boleh terjemahkan sebagai sifat kalam, maknanya Allah bersifat dengan sifat berkata-kata. Berkata-kata itu kurang tepat pada segi terjemahan. Kerana apa? Kerana berkata-kata itu adalah keluaran dari sifatul kalam ataupun tugas daripada sifatul kalam. Sifat kalam ini adalah nama sifat. Nama sifat seperti mana nama kudrah, iradah. Diterjemahkan sebagai apa? Perkata. Sifat kalam ni terjemah dia apa? Perkata. Dan dengan sifat perkata inilah Allah berkata-kata. Berkata-kata itu dah perbuatan lah. Dah perbuatan, dipanggil ta'alluq masdari. Kalau Tok Guru Pondok, dia akan ajarkan ada 4 jenis makna pada kalam. Dengan masdarinya, lafzinya, ismi. Tapi saya tak nak masuk, tak nak bincangkan tentang perkara tersebut. Sebab bagi saya perkara itu sangat-sangat rumit untuk difahami. Dan agak-agak berat bagi pemula-pemula nak belajar akidah. Jadi saya lebih mudahkan untuk faham. Kita katakan bahawa sifatul kalam ini adalah nama bagi sifat. Nama bagi sifat yang ada pada zat Allah Subhanahu wa taala. Namanya dalam bahasa Arab al-kalam. Maknanya kalau dibukakan hijab, kita nampak sifatul kalam. Terjemah bahasa Melayu, sifat perkata. Maknanya Allah wajib bersifat dengan sifat ma'ani yang ini, iaitu sifat kalam perkata. Maksudnya, dengan sifat kalam inilah Allah berkata-kata. Seperti mana? Dengan sifat kudrah, iaitu sifat apa? Kudrah apa? Perkuasa. Dengan sifat kudrah itulah Allah mengadakan dan meniadakan. Itu ta'aluk dia. Tugas dia. Tugas sifat kudrah adalah untuk mengadakan dan juga meniadakan. Sifat iradah, sifat perkehendak Allah itu, dengan sifat iradah itulah Allah mengkhususkan bagi sesuatu makhluk. Dia nak jadi besar ke, tinggi ke, hitam ke, putih ke, itu sifatul iradah. Okey, sekarang kita berada di sifatul kalam. Dengan sifat kalam inilah, yang sifat itu dah azali, dah ada sejak adanya zat Allah Subhanahu wa taala. Dengan sifat kalam itulah Allah berkata-kata. Allah berkata-kata. Okey, boleh faham? Maka kalam itu adalah nama bagi sifat. Adapun yatakallamullah ataupun kallamallah, itu perkara amrun i'tibari. Itu adalah tugas bagi sifat kalam ini. Maka itu bukan sifat. Itu keadaan diri Allah Subhanahu wa taala. Dan kata-kata yang keluar daripada sebab Allah berkata-kata itu dipanggil muta'allaq. Hasil, buah
yang kita dapat daripada kata-kata Allah Subhanahu Wa Taala, itulah yang kita katakan kalamullah yang dalam Quran tu. Macam sini ada soalan kata ustaz, ada yang kata Quran tu bukan makhluk, macam mana nak terangkan? Okey, kita boleh masuk di sini. Okey, kenapa ulama khilaf pada masalah Al-Quran? Adakah kita boleh katakan Al-Quran itu makhluk ataupun tak boleh kita katakan Al-Quran itu makhluk? Sedangkan kita belajar di sini, sifatul kalam itu adalah sifat yang sedia ada pada Allah Subhanahu Wa Taala, yang berdiri pada zat Allah Subhanahu Wa Taala, tidak ada huruf dan tidak ada suara. Kenapa tidak ada huruf dan tidak ada suara? Sedangkan Al-Quran kita juga panggil kalamullah. Kerana apa? Kena faham. Kalamullah yang dalam Quran, dalam mushaf yang kita dapat pegang, dapat baca pada hari ini itu kita panggil muta'allaq. Itu samarah dah. Buah ataupun hasil daripada kata-kata Allah Subhanahu Wa Taala dah. Ya Allah bagi kita ruang untuk kita memahami sedikit daripada kata-kata Allah Subhanahu Wa Taala, diterjemahkan dalam bahasa Arab. Diterjemahkan dalam bahasa Arab supaya kita sebagai manusia mampu faham apakah yang Allah nak sampaikan kepada kita. Kerana kita tak mampu faham hakikat sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Quran itu adakah dia makhluk ataupun bukan makhluk? Kalau kita kata dia makhluk, maka dia tak berkait dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita katakan bahawasanya untuk orang awam yang tak belajar akidah ataupun untuk orang awam yang tak pernah tahu tentang sifatul kalam, kita katakan Al-Quran itu adalah bukan makhluk. Untuk apa? Untuk menafikan, untuk dia buang fahaman dia, nak katakan sifat itu kalam tu bukan perkara yang baru. Tapi untuk orang yang belajar macam kita ni, kita boleh katakan bahawasanya huruf dan bacaan dan tulisan dan kertas dan mushaf itu sendiri semuanya makhluk. Kerana apa? Kerana itu adalah perkara yang baru. Perkara yang baru. Yang qadimnya itu apa? Ni sifatul kalam ni yang kita bincangkan. Nama sifat itu yang ada pada zat Allah Subhanahu Wa Taala. Ayat-ayat Quran sekarang ni yang kita baca ni, itu bukan ada pada zat Allah Subhanahu Wa Taala, itu dah ada pada depan mata kita. Itu dipanggil apa? Muta'allaq ataupun hasil daripada kata-kata Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mana Allah berkata-kata dengan sifatul kalam. Maka al-kalam itu, sifat perkata itu adalah nama sifat. Iaitu sifat ma'ani seperti kudrah iradah itu. Berkata-katanya Allah itu ta'alluq dia, tugasnya. Tugas sifatul kalam adalah untuk berkata-kata. Dengan sifatul kalam lah Allah berkata-kata. Allah mengatakan perkara yang maklumat, segala maklumat Allah berkata-kata. Dan kata-kata Allah itu bersifat kalamun nafsi. Waalaikumsalam. Maka boleh fahamkan di antara nama sifat dan tugas sifat dan hasil daripada tugas sifat itu, itulah yang Al-Quran tu keluar. Boleh faham? Al-Quran yang tertulis pada depan kita sekarang ini, kalau kita balik kepada hakikat dia adalah makhluk. Sebab apa? Sebab dia baru ditulis. Contohnya perkataan Zaid. Za, ya, dal. Takkanlah kita nak kata itu adalah qadim. Tak boleh. Sebab apa? Sebab dia itu baru. Zaid itu adalah perkara yang baru. Ya juga ada perkara yang baru. Sebelum adanya ya, dah ada za. Bagi Zaid, perkataan Zaid. Contohnya Muhammad, perkataan Muhammad. Sebelum adanya hak pada Muhammad, dah ada huruf mim. Maka ada apa? Ada masa di situ. Maka tak boleh kita katakan lafaz yang ada pada Quran itu adalah qadim. Ini untuk orang yang belajar. Adapun untuk orang yang tak pernah belajar tentang ilmu tauhid, kita kena kata Quran itu bukan makhluk. Supaya dia faham itu adalah sifatul kalam. Tapi sekarang bila kita dah belajar betul-betul tentang sifat 20, kita katakan bahawasanya yang ada pada mushaf, yang ada pada Quran dari segi suara dan tulisan itu adalah baru, perkara yang baharu. Maksudnya bukan qadim, ada permulaannya. Yang itu merupakan hasil ataupun samarah, buah terhasil daripada berkata-katanya Allah. Dan Allah berkata-kata itu dengan sifatul kalam. Maka di sini kita dapat bezakan. Yang pertama, nama sifat itu iaitu sifat perkata ataupun sifatul kalam. Dan dengan sifat itulah Allah berkata-kata. Dengan sifat itulah Allah berkata-kata. Bila berkata-kata itu, keluarlah apa? Keluarlah perkataan-perkataan yang kita tengok pada Al-Quran itu. Maka wajib bagi Allah Subhanahu Wa Taala bersifat dengan sifat kalam ataupun sifat perkata. Dan mustahilnya apa? Mustahil bagi Allah bersifat mustahil bagi Allah bersifat dengan sifat apa? Dengan sifat bisu. Allah mustahil. Ada bisu pada zat Allah tu mustahil. Mustahil kerana itu apa? Kerana itu perkara yang lemah bagi Allah Subhanahu Wa Taala
dan perkara yang lemah itu mustahil ada pada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita ulangkan sekali lagi, sifatul kalam adalah sifat ma'ani. Yang mana sifat ma'ani ini adalah sifat yang benar sungguh ada pada zat Allah Subhanahu wa taala. Yang apabila dibukakan hijab kita satu hari nanti, kita akan nampak sifat kalam pada zat Allah Subhanahu wa taala, dan dia tidak akan bercerai tanggai daripada zat Allah Subhanahu wa taala. Dan itu nama sifat. Dengan sifat kalam itulah Allah berkata-kata, seperti mana dengan sifat kudrah, sifat berkuasa Allah itulah Allah mengadakan dan meniadakan. Dengan sifat iradah lah Allah mengkhususkan. Dengan sifat apa lagi? Dengan sifat sama lah Allah melihat, mendengar. Dengan sifat basar lah Allah melihat. Maka dengan sifat kalam lah Allah berkata-kata. Dan bila berkata-kata itu, keluarlah samaratul kalam, kita panggil. Hasil ataupun buah daripada kata-kata itu, keluarlah Al-Quran. Keluarlah Al-Quran. Maka bila orang tanya, Quran itu makhluk ke ataupun baru ke lama? Quran itu qadim ke hadis? Kalau orang tak belajar ilmu akidah, kita kena katakan Quran tu bukan hadis, bahkan dia adalah qadim. Supaya dia faham kalam itu kalamullah qadim. Tapi bagi orang yang dah belajar, sebab tu saya buat grup ni, grup khas, bukan saya buat kelas umum. Supaya orang tak salah faham. Bagi yang dah belajar, bagi golongan talibul ilim ataupun muta'allim, kita boleh katakan yang atas Quran, di atas kertas itu, yang tertulis, yang ada suara itu, semuanya itu adalah makhluk. Dengan maksud apa? Dengan maksud itu adalah perkara yang baru. Baru ada, maknanya bukan sedia ada. Seperti zat Allah dan sifat Allah. Sebab mustahil kita nak katakan perkara itu dah sedia ada. Sebab dia dah perkara yang baru ada. Contohnya perkataan Zaid tadi saya kata, perkataan Zaid, za, ya, dal. Sebelum adanya ya, dah ada zal. Huruf zal dah ada dah. Macam mana kita katakan ya itu juga qadim? Maka tak masuk akal benda tu, tak boleh masuk akal. Kalau dalam perbincangan kitab Jaharut Tauhid contohnya, dia akan lebih dalam lagi dalam sifatul kalam ini. Akan ada tanjizi hadis, tanjizi qadim, juga pada sifat-sifat yang lain, tapi kita tak bincangkan pada kelas kita. Sebab apa? Sebab kita sekarang kelas bagi pemula, bagi baru nak faham. Sebab memang saya khususkan kelas ini untuk bagi mereka yang baru-baru nak mengenal sifat 20. Sebab itu kita gunakan kitab Aqidatul Awam. Dan dalam Aqidatul Awam tak terangkan tentang tanjizi hadis, tanjizi qadim, kalam masdari, kalam sifati, kalam qadimi, hadis, itu tak dibincangkan pada kitab ini. Tapi dah cukup untuk melepaskan fardu ain. Dah cukup untuk melepaskan tahap fardu ain. Maka sifat kalam ini adalah nama bagi sifat. Nama bagi sifat kita terjemahkan kepada sifat perkata. Kenapa tak boleh terjemahkan sebagai berkata-kata? Sebab berkata-kata itu dah perbuatan dah. Itu bukan sifat. Dan dengan sifat kalam itulah Allah berkata-kata. Maka dengan Allah berkata-kata dengan sifat perkata. Dan bila Allah berkata-kata dengan sifat perkata, maka keluarlah perkataan. Perkata, berkata-kata, perkataan. Itu 3 jenis saja. Fahamkan ini dulu. Tak ada masalah dah. Maka yang qadim itu adalah apa? Yang tidak ada permulaan, yang sedia ada qadim itu apa? Sifat Allah yang ada pada zat itu. Adapun di Quran, di mushaf itu adalah perkara yang baharu. Perkara yang baharu. Sebab itulah ada setengah para ulama tak nak kata pun Al-Quran itu makhluk. Supaya takut orang faham sifat kalam ini perkara yang baru. Sebab memang ada perbincangan yang sangat besar ataupun khilaf yang sangat besar di antara ulama-ulama tentang sifatul kalam. Maknanya ulama selain daripada Ahli Sunnah wal Jamaah mengatakan sifat kalam ni sifat baru. Makhluk semuanya yang qadim, yang pada zat Allah tu pun juga dia orang katakan adalah baharu. Dan kita menolak perkara tersebut kerana kita tak boleh bezakan di antara sifat dengan zat, semuanya dua-dua qadim. Kalau kita dah faham, ta'rif sifat adalah ma qama bi ghairihi. Perkara yang ada pada zat yang tak akan bercerai-berai. Bila adanya zat, adanya sifat. Seperti adanya hitam di buku ini, saya tak boleh tanggalkan hitam daripada buku ini. Bila tanggalkan hitam memang tak boleh, mustahil perkara itu berpisah antara zat dengan sifat. Maka jika kita katakan zat Allah itu bersifat dengan qadim, maka sudah pasti akal kita mengatakan kesegala sifat, semua sifat ma'ani Allah itu bersifat dengan sifat qadim. Bersifat dengan sifat qadim. Baik, itu sifat ma'ani. Jadi kalam ini adalah sifat ma'ani yang ketujuh. Yang mana jika dibukakan hijab kepada kita pada suatu hari nanti, kerana Allah menyebutkan dan ahli sunnah wal jamaah mengatakan kita boleh melihat kepada zat Allah pada hari kiamat. Berbeza dengan golongan Mu'tazilah. Golongan Mu'tazilah menafikan bolehnya seseorang itu melihat zat Allah Subhanahu wa taala. Kerana apa?
Dia kata jika Allah itu boleh dilihat, maka Allah itu ada arah. Mu'tazilah bukan Mujassimah. Mujassimah memang kata Allah itu berarah. Ada arah, ada tempat. Mu'tazilah ini dia terlalu nak menyucikan Allah sehingga dia kata kita tak mampu nak melihat Allah. Sebab kalau kita melihat Allah, mesti Allah berada di depan. Sedangkan kita boleh katakan bahawasanya kita bermimpi dalam mimpi kita. Kita nampak kat dalam mimpi kita. Adakah benda itu ada di depan kita? Tak ada. Maka bagi makhluk pun kita boleh tengok perkara yang tak ada di depan kita. Maka tak mustahil bagi Allah Subhanahu Wa Taala boleh menciptakan penglihatan yang bukan berada di depan dia. Maka Allah tak berhajat untuk berada di depan, di belakang untuk kita dapat lihat dia. Tetapi Allah mengatakan dalam Al-Quran, yauma idzin nadhirah, apa ayat dia? Wujuh yauma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Mereka itu melihat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan muka-muka mereka itu bercahaya. Ketika mana mereka melihat kepada zat Allah Subhanahu Wa Taala, ila rabbiha, kepada Tuhan mereka, mereka melihat. Dan muka mereka bercahaya. Dan dikatakan Nabi SAW, orang mukmin itu akan melihat Allah Subhanahu Wa Taala dengan jelas seperti mana kita melihat matahari dan bulan. Seperti mana kamu melihat bulan purnama, kamu akan melihat Allah begitu jelas maksudnya. Bukan akan melihat macam dekat tinggi, dekat atas tu, bukan. Jangan faham begitu. Maksud Nabi SAW, kita akan dapat melihat zat Allah dengan jelas. Begitu-begitu jelas seperti mana kita melihat bulan di malam ke-15. Tak berbeza kalau tengok bulan pada malam-malam. Tak jelas sangat. Tapi kalau malam 15 ni jelas macam dekat dengan kita. Nak katakan jelas, sangat-sangat nampak. Bagi orang mukmin akan melihat zat Allah Subhanahu Wa Taala. Maka di kalangan sahabat pun ada yang mengingkari sebenarnya. Ada yang berpendapat bahawasanya kita tak dapat melihat zat Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi jumhur ataupun akidah Ahlussunnah wal Jamaah, masyhur ataupun majoriti ulama mengatakan bahawasanya orang mukmin itu boleh melihat zat Allah Subhanahu Wa Taala pada hari kiamat bila kaif. Macam mana tengok tu, macam mana, dengan mata ke, dekat depan ke, bila kaif. Wallahu alam, macam mana cara dia tak tahu lagi. Masuk syurga dulu, beramal sekarang, baru masuk syurga, baru boleh tengok macam mana Allah Subhanahu Wa Taala. Yang dikatakan ada orang mukmin yang boleh melihat Allah Subhanahu Wa Taala setiap seminggu sekali hari Jumaat. Didatangkan pada satu tempat yang sangat luas. Tak, dikumpulkan mereka di situ dan mereka dibenarkan untuk melihat zat Allah, dan itu merupakan nikmat yang paling besar sekali. Allahumma ja'alna minhum. Semoga Allah himpunkan kita bersama mereka. Dapat melihat zat Allah, dan itu adalah nikmat yang paling besar sekali bagi ahli syurga. Ada orang yang dapat melihat zat Allah setiap minggu 2-3 kali. Orang yang banyak amalan dia lebih dekat pada Allah SWT. Ada yang seminggu sekali saja hari Jumaat. Ada yang 2-3 kali seminggu. Ada yang sentiasa dalam syurga melihat zat Allah sahaja. Maka itu yang paling tinggi sekali. Nikmat dia apa? Tak carilah nikmat lain. Tak pandanglah nikmat lain. Melihat zat Allah yang mulia sahaja. Sebab itu kita sentiasa minta doa kan. Dalam Abu Bakar Salim tu, Allahumma inna nas'aluka ziyadatan fid din, wa barakatan fil umur, wa sihhatan fil jasad, wa si'atan fil rizq, wa tawbatan qabla al-maut, wa syahadatan indal maut, wa maghfiratan ba'da al-maut, wa 'afwan al hisab, wa aman min adab, wa nasibna warzuqna an-nadhara ila wajhikal karim. Warzuqna an-nadhara ila wajhikal karim. Ya Allah, kurniakanlah aku kepada aku untuk melihat kepada wajah kamu yang mulia. Wajah apa di situ? Zat kamu yang mulia. Bukan wajah muka. Wajah di situ zat Allah yang mulia. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Setiap perkara yang ada di atas muka bumi ini akan binasa, akan lenyap. Yang akan kekal hanyalah apa? Wajah Allah, zat Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau lah kita kata wajah Allah yang wajah dengan maksud fahaman kita, bukan fahaman kita lah, fahaman setengah orang yang mengatakan wajah tu muka, maka yang akan kekal muka Allah sahaja. Tangan Allah yang dia isbatkan akan lenyap, kaki akan lenyap, badan akan lenyap. Itu pemahaman yang salah. Panggil pemahaman mujassimah, yang mentajsimkan Allah Subhanahu Wa Taala. Maksud Allah mengatakan yang kekal adalah wajah Allah, adalah yang kekalnya zat Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa disebutkan dengan wajah? Sebab wajah ni biasanya semuanya. Aku berdepan dengan dia, wajah tu. Aku berdepan dengan dia, berdepan dengan semuanya lah. Bukan berdepan dengan wajah dia saja. Badan tak ada. Boleh faham? Dalam bahasa Arab memang dipakaikan kata-katanya begitu. Baik. Maka di sini kita dah bincang kata sifatul kalam, bahawasanya sifatul kalam ini adalah nama bagi sifat yang diterjemahkan sebagai sifat perkata. Sifat yang qadim, yang ada pada zat Allah Subhanahu Wa Taala, tidak ada huruf dan tidak ada suara, yang menunjukkan kepada segala maklumat.
Tapi jangan kita faham, maknanya Allah bercakap, dia tak berhenti. Bukan. Allah sentiasa bersifat dengan sifatul kalam. Sentiasa ada. Sebab tu kita kena ada sifat maknawi nanti. Untuk menunjukkan Allah sentiasa ada sifatul kalam. Bukan bila Allah berbicara dia ada sifatul kalam. Tak bicara, dia tak ada sifatul kalam. Bukan. Allah sentiasa bersifat dengan sifatul kalam. Maka dikatakan, kaunuhu mutakalliman. Kaunuhu mutakalliman. Bukan Allah sentiasa bercakap-cakap. Bukan. Allah sentiasa bersifat dengan sifatul kalam. Kena perbetulkan sedikit dari segi pemahaman tu. Mungkin dari segi akidahnya betul dah. Tapi dari segi istilah sahaja yang tak betul lagi. Peristilahan. Dia pun faham bahawasanya Allah begitu. Baik. Dalilnya apa? Wa kallamallahu Musa taklima. Musa wa kallamallahu, Allah berkata-kata dengan Musa taklima. Bila diletakkan taklima di sini dipanggil maf'ul mutlaq. Allah berkata-kata dengan Musa benar-benar perkataan. Taklima dipanggil maf'ul mutlaq. Maknanya Allah menekankan betul-betul Allah berkata-kata, bukan majaz, bukan apa ni, memang berkata-kata. Apa maksud Allah berkata-kata dengan Musa? Dibukakan hijab bagi Nabi Musa dapat faham kalam Allah Subhanahu Wa Taala tanpa ada arah, tanpa ada suara, tanpa ada apa-apa. Dapat faham kalam Allah. Sehingga Nabi Musa pengsan kan? Nah, sehingga Nabi Musa pengsan. Begitu juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata-kata dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ada orang kata, kalaulah Nabi naik sampai lebih daripada langit ketujuh untuk berkata-kata dengan Allah, itu menunjukkan Allah bertempat di atas sana. Kita katakan Allah tidak berhajat kepada tempat untuk berkata-kata dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan untuk berkata-kata dengan Musa pun Allah tak berhajat pada tempat. Tetapi manusia itu berhajat kepada tempat. Sebab itu Nabi kena naik ke atas. Naiknya Nabi ke atas itu adalah untuk menunjukkan tingginya martabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan untuk menunjukkan tingginya tempat Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana makhluk ni nak bercakap dengan Allah, mesti dia kena ada tempat juga sebab dia makhluk. Dan tempat itu adalah arat bagi makhluk, sifat bagi makhluk, bukan sifat bagi Khalik. Maka Nabi Muhammad diangkat ke lebih daripada langit ketujuh itu untuk berkata-kata dengan Allah, bukan kerana Allah berada di situ, tapi untuk menunjukkan tingginya martabat Nabi SAW, sehingga malaikat Jibril pun tak boleh lepas. Nak menunjukkan tiada makhluk yang lebih tinggi martabahnya, darajahnya, kemuliaannya, kehebatannya melebihi makhluk yang paling dicintai oleh Allah, Nabi Muhammad kita SAW. Wa kallamallahu Musa taklima. Walamma ja'a Musa limiqatina wa kallamahu rabbuhu. Sama juga kisah Nabi Musa. Ketika mana berkata-kata dengan Allah. Sebab tu digelar Nabi Musa apa? Kalimullah. Kalimullah yang berkata-kata dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Wa ma kana li basharin an yukallimahu Allah illa wahyan. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, tidak ada manusia yang mampu berkata-kata dengan Allah melainkan dengan wahyu. Melainkan dengan wahyu, tetapi ada. Maknanya yang cakap direct dengan Allah Subhanahu Wa Taala antaranya siapa? Nabi Muhammad kita sallallahu alaihi wasallam dengan Nabi Musa. Itu cakap direct dengan Allah Subhanahu Wa Taala tanpa ada perantaraan. Tanpa ada perantaraan. Okey. Maka di situ kita katakan bahawasanya penerangan tentang sifatul kalam. Sebenarnya dalam kitab Baqaratul Amani dibahagikan kalam ini kepada 4 jenis. Ada kalam nafsi, ada kalam nafsani, ada kalam masdari, ada kalam lafzi. Tapi itu mungkin boleh kita belajar pada kitab yang selepas ini, yang lebih besar. Contohnya belajar kitab Baqarah ke. Dalam Baqarah memang diterangkan. Kitab Jawi. Baik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wasallam. Apa lagi berkaitan dengan sifatul kalam ini? Dalil nakli dah ada. Dalil akli. Kenapa akal kita kata Allah wajib bersifat dengan sifatul kalam? Kerana lawan bagi sifatul kalam adalah sifat bisu. Al-bukum. Tak. Abkam. Bukmun. Sifat bisu. Dan sifat bisu itu adalah sifat kekurangan. Dan perkara yang kurang tidak layak ada pada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka itu dalil aklinya. Jika Allah Ta'ala tidak bersifat dengan sifat kalam, maka dia akan bersifat dengan sifat lawannya, iaitu bisu. Maka perkara itu adalah mustahil atas Allah Subhanahu Wa Taala kerana bisu termasuk di dalam sifat-sifat kekurangan. Dan Allah itu maha suci Allah Ta'ala daripada segala sifat kekurangan. Kita dah bincangkan pada dulu lagi. 3 perkara yang kita akan dapat daripada belajar sifat 20 ini. Yang pertama, Allah bersifat dengan segala sifat kesempurnaan. Wajib bagi Allah. Dan Allah mustahil baginya bersifat dengan apa jenis sifat kekurangan pun mustahil bagi Allah SWT. Yang kedua, Allah tak akan pernah sama dengan makhluk. Yang ketiga, Allah tak pernah berhajat kepada makhluk, tetapi makhluklah semuanya tanpa terkecuali berhajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini 3 poin yang paling penting dalam belajar ilmu akidah. Kalau belajar ilmu usuluddin, belajar ilmu tauhid tak dapat yang 3 ni, maknanya tak sempurna lagi dia punya belajar ilmu tauhid itu.
Maka di sini dia akan masuk kepada sifatul ma'ani. Setelah kita selesai bicarakan tentang Allahumma salli ala tentang sifat ma'ani, barulah kita masuk kepada sifat ma'nawi. Ma'nawiyah. Boleh dikatakan sebagai sifat ma'nawiyah. Okey. Apakah sebelum itu kita katakan bahawasanya dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah terbahagi kepada dua mazhab. Kita dah bincangkan pada kelas yang lepas, tapi saya ulang lagi supaya kita dapat revise balik. Ada dua mazhab dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Yang pertama dipanggil mazhab Al-Asy'ari, yang dinisbahkan kepada Abu Hasan Al-Asy'ari. Yang kedua dipanggil mazhab Al-Maturidiyah, yang dinisbahkan kepada Abu Mansur Al-Maturidi. Sebelum itu, kita katakan bahawasanya adakah Abu Hasan Al-Asy'ari dengan Abu Mansur Al-Maturidi merekakan akidah yang baru berbeza dengan akidah sahabat dan Nabi SAW? Kita katakan tidak. Bahkan mereka dilahirkan pada zaman salaf sebelum 300 Hijriah. Kedua-duanya itu dilahirkan pada tahun sebelum 300 Hijriah. Maknanya mereka tergolong daripada golongan salaf. Maknanya Nabi kata khairukum qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik kurun adalah kurun aku, kemudian yang selepas aku, kemudian yang selepas aku. 300 tahun. Satu kurun menunjukkan 100 tahun. Maka apakah maksud daripada kita nisbahkan akidah ini kepada Abu Hasan Al-Asy'ari dan juga Abu Mansur Al-Maturidi? Maksudnya Abu Hasan Al-Asy'ari mengambil pahaman yang sama, akidah yang sama daripada sahabat dan Nabi SAW, dan dia tadwinkan, dia kaedahkan, dia apa kita panggil, contohnya kita kalau nisbah kepada kita dah buat siap-siap dah jadi makanan dah untuk kita makan. Dia dulu ambil dengan berasnya, dengan garamnya, dengan gulanya, dia ambil dibuat nasi goreng untuk kita makan dah. Contohnya macam itulah ibaratnya. Ibaratnya dia dah siapkan perkara yang sama sahaja, isinya sama sahaja. Dia orang pun makan benda yang sama, kita pun makan benda yang sama. Tapi dia orang dulu kena masaknya, dengan hidupkan apinya, kena gorengnya. Kita ni dah benda yang dah siap dah. Proses tu dilakukan oleh mereka, kita makan perkara yang dah diproses siap dah. Mereka hanya mentadwinkan, mengkitabkan, menuliskan balik akidah yang senang difahami untuk orang seterusnya. Maka mereka bukan merekakan akidah yang baru, tapi mereka hanya mengkaedahkan balik akidah yang sama, pemahaman yang sama dengan Nabi SAW, pemahaman yang sama daripada para sahabat, kerana mereka mengambil tidak lain tidak bukan daripada guru mereka, dan guru mereka mengambil daripada guru mereka sampai kepada para sahabat, sampai kepada Nabi SAW. Sebab itulah pentingnya ada ilmu bersanad. Kelebihan kita bila kita mengaji ilmu bersanad, kita yakin bahawa ilmu ini diambil oleh guru kita, dan guru kita mengambil daripada guru kita, dan guru kita juga mengambil daripada guru dia, seterusnya sampai kepada Nabi SAW. Dan Abu Hasan Al-Asy'ari ni berketurunan siapa? Sahabat Nabi SAW, Abu Musa Al-Asy'ari. Berketurunankan Abu Musa Al-Asy'ari yang Nabi sendiri doakan untuk dia. Maka di antara dua mazhab ini ada sedikit perbezaan. Abu Hasan Al-Asy'ari mengatakan hanya ada 13 sifat bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan itu pendapat yang rajih. Pendapat yang rajih mengatakan sifat Allah Subhanahu Wa Taala ada 13. Bila kita sebut 13 sifat sahaja, bukan hanya ada 13 sifat sahaja. Allah tu bersifat dengan segala sifat kesempurnaan. Tetapi segala sifat kesempurnaan itu akan balik kepada asas 13 ini. Akan balik kepada asas 13 sifat ini. Dan mazhab yang kedua, iaitu Abu Mansur Al-Maturidi, mengatakan sifat Allah ada 20. Yang itu yang masyhur. Sebab tu kalau kita pergi mengaji, kita sebut belajar sifat apa ni? Belajar apa ni? Sifat 20. Tak sebut sifat 13. Maka itu yang lebih masyhurnya sifat 20. Apa perbezaannya? Berbeza dekat mana? Perbezaannya pada mengatakan sifat ma'nawiyah. Abu Hasan Al-Asy'ari kata, tak perlu sebut dah sifat ma'nawiyah. Sebab dah ada sifat ma'ani. Dengan sifat ma'ani itu dah cukup, dah faham dah. Allah itu bersifat dengan sifat perkata. Allah itu kaunu qadran mutakalimah. Tak perlu sebutkan kali kedua lagi. Tapi kata Abu Mansur Al-Maturidi, tak, kita kena sebut juga. Kerana ini berkaitan Allah Subhanahu Wa Taala, kita kena betul-betul beri fahaman kepada orang awam. Supaya lebih detail, supaya lebih jelas. Maka perbezaannya dekat situ. Pemahamannya sama, tapi bila dikeluarkan di luar, berbeza dari segi, sebab tu dipanggil apa? Khilaful lafzi. Khilaf lafzi sahaja. Pemahaman yang sama, tapi dari segi lafaz sahaja. Yang ni tak nak sebut, yang ni nak sebut. Yang pertama, Abu Hasan Al-Asy'ari tak nak sebut kerana mereka mengatakan dah cukup dengan sifat ma'ani, dah ada di dalamnya sifat ma'nawiyah.
Abu Mas'ud Al-Maturidi dia kata, sifat maknawiyah itu adalah sifat yang disebabkan, dikeranakan kerana sifat ma'ani. Adanya sifat maknawi kerana ada sifat ma'ani. Ya, adanya sifat ma'ani kerana adanya sifat maknawi. Dan sifat maknawi ini adalah sifat amrun i'tibari. Sifat yang hanya apa? Sifat yang hanya, kita kata apa? Bukan ada dirinya tetapi sungguh sahaja. Sungguh pada Allah SWT tetapi tidak ada diri sifat tidak ada. Seperti yang kita buat contoh apa? Bentuk. Tak? Bentuk, panjang, pendek. Itu semua adalah perkara yang amrun i'tibari. Bukan sifat wujudi seperti mana sifat ma'ani tadi. Okey, kita kembali ke sini. Saya akan share juga skrin ni. Sekejap. Share skrin. Kita balik kepada gambar ni. Balik pada gambar ni. Okey. Kita katakan bahawa sifat Allah Subhanahu Wa Taala terbagi kepada 4 jenis. Yang pertama nafsiyah, atau sifat wujud adalah amrun i'tibari, sifatun thubutiyun. Perkara yang ada pada akal kita sahaja. Kita faham itu ada pada Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi bukan sungguh ada di luar. Tak nampak kalau dibuka hijab. Maksudnya wujudnya Allah itu Allah ada. Kalau dibukakan hijab, dia akan nampak sifat wujud itu pada Allah. Tak, memang dia ada, maka dinamakan dia wujud. Begitu juga sifat salbiyah. Sifat qidam, baqa', mukhalafatul hawadith, qiyamuhu binafsi dengan wahdaniyah. 5 sifat ini adalah sifat kerana kita nak menafikan perkara yang tak layak bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Kita mengisbatkan sifat qidam, sedia adanya Allah Subhanahu Wa Taala kerana untuk menafikan Allah itu baharu. Kita mengisbatkan sifat baqa' kerana untuk menafikan Allah itu akan fana. Kita mengisbatkan sifat mukhalafatul hawadith untuk menafikan Allah itu serupa dengan makhluk, maka kita kata Allah mukhalafatul hawadith. Sama seterusnya sampai ke sifat yang kelima. Itu juga adalah sifat amrun i'tibari. Perkara yang hanya ada pada akal kita, yang bukan ada dirinya tetapi sungguh pada Allah Subhanahu Wa Taala. Masuk kepada jenis yang ketiga, sifat ma'ani. Yang ini sahaja sifat yang wujud ada lagi sungguh pada zat Allah Subhanahu Wa Taala. Yang maksudnya apa? Ada ta'alluq dia, dan juga jika dibukakan hijab nampak sifat ini pada zat Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sifat ma'ani yang 7. Qudrah, iradah, ilmun, sama', hayah, basar, kalam. Yang tadi kita belajar sifat yang terakhir pada sifat ma'ani. Kemudian ada lagi selepas itu dipanggil sifat ma'nawiyah. Yang ini kita katakan apa? Mazhab siapa? Mazhab Abu Mansur Al-Maturidi. Al-Maturidiyah. 7 sifat. Sama juga bilangan dengan sifat ma'ani. Kerana apa sama? Kerana dia ini diterbitkan, dikeranakan kerana sifat yang ma'ani. Kerana ada sifat ma'ani inilah kita mengisbatkan sifat ma'nawiyah. Nanti kita akan sebutkan kerana apa Imam Mansur Maturidi sebutkan lagi sifat ma'nawi. Sedangkan Abu Hasan Asy'ari kata dah cukuplah dengan sifat ma'ani. Kerana apa sampai kena sebut lagi kali kedua? Dah. Wa hiya ibaratun anil hal. Sebab sini ibarah al-hal, keadaan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi mereka yang Asy'ari ni kata menafikan ahwal, nafil ahwal. Mereka menafikan keadaan bagi Allah Subhanahu. Kerana keadaan tu mereka katakan sifat makhluk. Jadi keadaan tu kata Abu Mas'ud tadi bukan sifat makhluk, keadaan Allah tu berkeadaan juga. Keadaan dia bersifat dengan sifat qudrah, maka dipanggil kaunuhu qadiran. Keadaan Allah itu bersifat dengan sifat iradah, maka dia kaunuhu muridan. Keadaan diri dia itu murid, sentiasa bersifat dengan sifat iradah. Okey, nanti kita akan fahami perkara tersebut. Kita masuk balik kepada kitab kita. Allahumma salli ala Muhammad. Harap-harap sifat kalam tadi boleh faham. Kalau ada yang tak faham boleh tanya. Tapi sebelum kita teruskan lagi dulu. Okey. Kita baca kitab dulu Wa idza wajabat lahu ta'ala qudratun wa iradatun wa ilmun wa hayatun wa sam'un wa basarun wa kalamun fakana min at-tabi'i an yajiba lahu ta'ala hadhihi sifat at-taliyah wa hiya sifat ma'nawi semua. Jika telah wajib bagi Allah, jika kamu dah faham bahawasanya Allah itu wajib, maknanya apa maksud wajib tu? Akal tak boleh terima ketiadaannya. Sifat qudrah, sifat iradah, sifat ilmun, sifat hayah, sifat sama', sifat basar, sifat kalam, ini semua sifat apa? Sifat ma'ani. Jika telah faham bagi kamu bahawasanya Allah itu bersifat dengan sifat yang 7 ini, sifat ma'ani ini, fakana minat tabi'i, maka secara tabiat, secara automatik kita akan faham bahawasanya wajib juga bagi Allah dengan sifat yang 7 yang akan datang ini. Apa itu? Kaunuhu qadiran. Keadaan Allah itu bersifat dengan sifat qudrah, dipanggil kaunuhu qadiran. Kaunuhu muridan. Keadaan Allah Subhanahu Wa Taala bersifat dengan sifat berkehendak itu, sifat iradah itu, dipanggil kaunuhu muridan.
Kaunuhu aliman, keadaan Allah bersifat dengan sifat ilmun itu dipanggil aliman. Nah, kaunuhu hayyan, kaunuhu sami'an, kaunuhu basiran, kaunuhu mutakalliman. Maka di sini dia akan terangkan, baru dibahagi kepada 4 jenis. Nanti kita akan bacakan. Okey. Maka kita ambil satu sifat. Sifat kudrah Allah Subhanahu Wa Taala. Sifat kudrah, sifat berkuasa. Allah bersifat dengan sifat kudrah. Dan dengan sifat kudrah itulah Allah mengadakan, menciptakan, dan Allah menghilangkan, meniadakan. Biha yu'dim wa yujid wa yu'dim. Tamam? Okey. Kerana apa? Kena ada lagi sifat kaunuhu qadiran selepas adanya sifat iradah. Ada disebutkan oleh para ulama 8 sebab. 8 sebab kerana apa disebutkan lagi sifat ma'nawiyah selepas ada sifat ma'ani. Tetapi saya dah tengok pada 8 sifat itu banyak yang berulang dan banyak juga yang maknanya tak terlalu penting. Jadi saya kumpulkan kepada 5 ataupun 4 sebab ataupun 5 sebab. Kenapa kena ada lagi sifat kaunuhu qadiran selepas ada sifat kudrah? Sedangkan Abu Hasan Asy'ari kata, kita kata Allah bersifat dengan kudrah, sudah pasti dia akan keadaan diri dia bersifat dengan sifat kudrah. Tapi kenapa kita nak sebutkan juga? Yang pertama, kerana sifat maknawiyah ini mengesahkan ataupun menjelaskan tentang sifat ma'ani. Dengan sifat maknawiyah inilah menjelaskan tentang sifat ma'ani. Itu yang pertama. Yang kedua, sifat maknawiyah ini adalah untuk menguatkan sifat ma'ani. Untuk menguatkan sifat ma'ani. Okay, yang ketiga ni yang senang kita nak faham. Okay. Sifat maknawiyah ini adalah untuk kita mempertambatkan sifat ma'ani pada zat Allah Subhanahu Wa Taala. Contoh, kita kata Allah itu zat. Dan Allah bersifat dengan sifat kudrah. Kita nak faham bahawasanya Allah sentiasa bersifat dengan sifat kudrah. Bukan Allah bila nak menciptakan baru ada sifat kudrah. Bukan. Sentiasa Allah itu bersifat dengan sifat kudrah, maka kaunuhu qadirah. Allah wajib bagi dia sentiasa bersifat dengan sifat kudrah. Maka keluarlah qadiran itu. Nak menunjukkan, nak menempelkan, nak menggamkan antara sifat ma'ani dengan zat, maka datang sifat ma'nawiyah. Maka sifat ma'nawiyah ni tugasnya untuk apa? Menempelkan, menggamkan, mentambatkan, ikatkan sifat ma'ani pada zat Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sekadar kita nak faham je lah. Hakikatnya bukan begitu. Tidak ada tambat tali, tidak ada. Tak, cuma untuk memahamkan kita, ibaratnya sifat ma'nawiyah itu untuk mempertambatkan sifat ma'ani pada zat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang keempat, supaya dikatakan Allah itu sentiasa bersifat dengan sifat berkehendak, sentiasa bersifat dengan sifat berkuasa. Maka datanglah berkuasa itu. Keadaan Allah berkuasa, keadaan Allah berkehendak, keadaan Allah berkata-kata. Keadaan Allah berkata-kata, bukan kata Allah sentiasa berkata-kata. Tak. Allah itu sentiasa bersifat dengan sifatul kalam. Sentiasa melekat pada zat Allah itu sifatul kalam. Benda ni kita boleh faham. Tak perlu sebut pun bila kita dah faham perbezaan di antara sifat dengan zat. Dah faham dah. Tak perlu sebut sifat ma'nawiyah, kita dah faham dah bahawasanya zat tidak boleh berpisah dengan sifat. Sentiasa ada pada zat sifat itu. Begitu juga yang kelima, lebih kurang juga adalah untuk menunjukkan adanya, benar-benar adanya sifat ma'ani itu pada zat Allah Subhanahu Wa Taala, maka datanglah sifat ma'nawiyah. Ibaratnya, saya dengar Ustaz Muhaizat ajar tentang sifat ma'ani ni, dibuat contoh macam ni. Zat Allah, dah, tambah sifat ma'ani. Zat Allah, ni janganlah tu. Zat Allah tambah sifat ma'ani sama dengan keadaan Allah SWT. Contohnya, zat Allah tambah sifat kudrah. Hasilnya apa? Kaunuhu qadiran. Boleh faham? Zat Allah tambah sifat kalam. Keluarlah kaunuhu mutakalliman. Bila Allah bertempel dengan sifat tadi, maka kita panggil Allah itu sentiasa bersifat. Keadaan Allah itu bersifat dengan sifat kalam, dipanggil kaunuhu mutakalliman. Kaunuhu sami'an. Kaunuhu basiran. Kaunuhu muridan. Kaunuhu qadiran. Maka sama bilangan sahaja dengan sifat ma'ani, maka itulah yang dimaksudkan dengan sifat ma'nawiyah. Makna sahaja yang ada, bukan betul-betul diri sifat itu ada pada zat Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dia juga adalah jenis sifat yang ada. Ataupun jenis sifat yang sungguh tidak ada. Sungguh saja tidak ada. Adapun sifat ma'ani tadi, sungguh lagi ada.
Maknanya ada pada zat Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, harap-harap faham. Kalau tak faham boleh komen sekarang tak faham. Sebab saya nak berhenti di sini dulu. Sebelum kita baca kitab, kita berhenti di sini dulu. Faham ke tak faham perbezaan di antara sifat ma'ani dan sifat maknawi, dan kerana apa kena sebut lagi sifat maknawiyah? Adakah kita makhluk itu berkata-kata itu berserta dengan zat Allah SWT yang pengkata? Tak faham soalan tu. Adakah kita makhluk berkata-kata itu berserta dengan zat Allah yang perkata? Zat Allah lain, sifat Allah lain, kita makhluk lain pula. Tiga perkara yang berbeza. Tiga perkara yang berbeza. Zat Allah, Allah tu. Diri Allah itu. Sifat itu yang ada pada zat Allah SWT. Berkata-katanya Allah itu adalah hasil daripada sifat kalam Allah. Kita berkata tak berkait langsung dengan sifat Allah SWT. Kita berkata itu adalah keinginan Allah dan juga kudrah Allah SWT. Allah mampu membuatkan kita untuk berkata-kata, maka kita boleh berkata-kata. Kata-kata kita tak berkait dengan kata-kata Allah SWT. Dua orang komen faham. Saya tahu berapa orang tengok ni? 15 orang yang tengok. Paling banyak 5 orang cakap faham kan? Kalau 2 orang ni saya tak puas hati lagi. Saya paling takut sifat kalam ni, saya paling takut. Takut orang jadi lebih pening. Kalau ramai yang kata faham, insya-Allah. Harap faham. Ini yang terakhir ni antara perkara yang paling susah untuk diperjelaskan. Sifat kalam dan juga perbezaan antara sifat ma'ani dan juga sifat ma'nawiyah. Okey. Kalau tak faham ataupun ada soalan boleh tanya sekarang. Boleh tanya sekarang sebelum kita baca kitab. Kita teruskan baca kitab. Dan kalau kita selesai pada hari ini, maka selesailah 20 sifat Allah SWT yang wajib bagi Allah SWT. Alhamdulillah. Faham. Alhamdulillah. Bagi yang faham, syukur pada Allah sebab Allah berikan kita kefahaman, insya-Allah. Kalau tak faham juga, mungkin boleh dengar ceramah ustaz-ustaz lain yang lebih mudah untuk memperjelaskan perkara ini. Tapi kalau boleh tanya sekarang, saya boleh jawab, insya-Allah. Kalau boleh tanya sekarang. Kalau tak ada soalan, saya tak jawablah. Bagaimana Allah bercakap dengan Nabi Musa? Allah bercakap dengan Nabi Musa, maknanya Allah bukakan hijab bagi Nabi Musa untuk memahami kata-kata Allah Subhanahu, untuk memahami sifat kalam Allah Subhanahu Wa Taala. Allah bukakan hijab. Allah bukakan hijab, yang dengan itu Nabi Musa dapat faham. Ada pendapat yang mengatakan yang berkata-kata itu baharu. Berkata-katanya Allah itu baharu. Tapi sifat kalam yang qadim. Sifat kalam yang qadim. Baik. Jelas dan sangat faham. Maka dengarnya Nabi Musa dengan kalam Allah SWT, tidak ada huruf, tidak ada suara, dengar bila kaif. Tak payah tanya macam mana sebab kita tak mengalami lagi perkara tersebut. Tanpa ada tanya bagaimana Nabi Musa. Cuma yang kita faham, kata para ulama, Allah bukakan hijab bagi Nabi Musa dan Nabi Musa faham kalam Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Musa faham kalam Allah SWT. Baik. Alhamdulillah. Jadi kita akan masuk balik kepada kitab kita. Okey. Di sini dia kata wa hadhihi 20 sifatan tanqasimu ila arba'ati aqsam. Dan sifat yang 20 ini, cuba ulangkan misal yang diberikan oleh Ustaz Muhaizat tadi. Ustaz Muhaizat misalkan masalah sifat ma'ani dengan sifat maknawi. Macam mana nak faham sifat maknawiyah ini? Ibaratnya zat Allah tambah, tulis atas kertas tu, zat Allah tambah sifat ma'ani, contohnya sifat qudrah, maka keluarlah kaunuhu qadiran. Saya cuba tulis kat sini. Kejap Allahumma salli ala Muhammad. Share screen. Okey. Sekejap saya cuba tulis kat sini. Rumusan bagi sifat ma'nawiyah. Ibarat zat Allah tambah dengan sifat ma'ani, maka keluarlah sifat maknawiyah.
Okay, boleh faham sini? Zat Allah ada padanya zat Allah tu sifat ma'ani. Sifat kudrah. Maka keadaan Allah bersifat dengan sifat ma'ani itu kita panggil sifat ma'nawiyah. Keadaan Allah sentiasa bersifat dengan sifat ma'ani itu, itulah sifat ma'nawiyah. Kaunuhu, maknanya sifat ma'nawi ni zat dengan sifat sekali, campur. Jadi dah sifat ma'nawiyah. Kaunuhu qadiran. Contoh lain, zat Allah tambah sifat kudrah. Itu merupakan sifat ma'ani. Betul? Maka keluarlah kaunuhu qadiran. Begitulah seterusnya. Zat Allah itu ada padanya sifat kudrah. Yang mana sifat ini merupakan sifat ma'ani. Yang wujud lagi ada, yang sungguh lagi ada pada zat Allah itu. Maka bila kita kata zat Allah itu bersifat dengan sifat ma'ani, maka tak dapat tidak kita kena kata Allah juga bersifat dengan sifat kaunuhu qadiran. Keadaan diri Allah itu sentiasa bersifat dengan sifat kudrah. Bukan bila Allah nak mengadakan baru datang sifat kudrah. Bukan. Allah sentiasa ada padanya sifat kudrah. Dan sifat kudrah itu dah sedia ada sejak adanya zat Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi yang ini kaunuhu qadiran ini dia amrun intibari je, kita faham gitu saja. Dia bukan ada diri dia tidak ada. Diri sifat tidak ada. Dia hanyalah amrun intibari, perkara yang kita ibarahkan sahaja. Ini yang saya dapat daripada Ustaz Muhazzab, cara dia untuk memahamkan. Alhamdulillah agak senang nak faham kalau kita pakai kaedah ni bagi masalah sifat ma'ani dengan ma'nawiyah. Baik, wallahu a'lam. Okey, kita balik pada kitab kita ataupun kita sambung besok je lah supaya kita boleh murajaah besok. Jadi kita baca kitab ni pada kelas esok insya-Allah. Wallahu a'lam. Ada apa soalan lagi? Ada apa soalan lagi? Harap semuanya faham insya-Allah apa yang baik itu daripada Allah, apa yang buruk daripada diri saya sendiri. Semoga Allah memberi kita taufik dapat kita sama-sama memahami sedikit daripada ataupun sebahagian daripada perihal Allah Subhanahu Wa Taala, dan dengan kefahaman yang sedikit ini Allah dekatkan diri kita dengan dirinya, dan dengan kefahaman inilah kita dapat mengenal Allah dengan lebih jelas insya-Allah, dan kita dapat ibadah dengan yakin bahawa Allah itu melihat kita, Allah itu memandang kita, Allah mengetahui segala perkara dalam hati kita insya-Allah. Sallallahu taala ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.